themes, anda akan ada ability untuk pergi ke appearance, betul? Dekat appearance tu dia akan ada themes, bawah themes tu dia ada menu, betul tak? Okey, klik menu pada themes yang berkenaan, dia akan keluar seperti yang saya tunjukkan ini. Add menu item dan juga menu structure. Ada tak? Ada Okey, namakan menu anda. Contoh macam saya ni, saya namakan menu saya sebagai main. Kemudian saya letakkan saya punya bahan-bahan lah. Okey, contoh saya buang semua ni dulu. Okey, ni contoh, saya buang semua ni dulu. So maknanya menu saya ni kosong. Kalau saya save ni dan saya pamerkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka saya punya menu sebenarnya tak ada menu lah. Dia hanya blank. Dia hanya blank, nampak? Blank je kan? Tak ada menu. Jadi macam mana nak meletakkan menu ini ke dalam menu yang kita nak strukturkan? So pertama bagi nama dulu. Dah bagi nama dah? Okey, ambil awak punya menu. Contoh menu saya yang pertama adalah nak menceritakan tentang persekitaran. Sebagai contoh, saya tekan add to menu. Okey, yang kedua saya nak ceritakan mengenai host. So saya akan tekan add to menu. Dan saya akan tekan butang agent untuk menekankan dia kepada add to menu. Tapi oleh kerana ramai yang pakai resource ni, dia hang sekejap ya. So saya tunggu sekejap lah. Alright, ini saya masukkan persekitaran yang disukai, hubungi kami. Semua ni saya masukkan ke dalam menu structure saya, iaitu main menu. Okey, selepas dia dah masuk dalam struktur, apa yang saya boleh buat? Saya boleh susun ya. Yang ini contoh kan, persekitaran yang disukai ni, nama dia panjang sangat. Saya tulis persekitaran je. Persekitaran. Okey, selesai. Kemudian saya akan ubah hubungi kami ni kat sebelah bawah. Sebab biasanya agent, host dan environment ni kita letak yang utama. Okey, agent, host. Okey, promosi ni pun macam panjang. Saya tulis perkataan promosi kesihatan je. Senang ya. Okey, siap. Nampak tak? Ini struktur. Dah siap, anda boleh tekan butang save menu. Bila anda tekan butang save menu je, automatically dia akan mengupdate anda punya view dia akan menstrukturkan semulalah anda punya view ni kepada bentuk yang lebih sesuai. Okey, kalau anda tekan refresh, dia tak keluar, maknanya skrip ini perlu diolah. So nak olah dia, tekan butang customize. Bila customize, dia akan ada buka sebelah kiri ni, you are customizing ni. So anda boleh tekan butang menu customize dan anda boleh tekan butang main ini untuk memasukkan anda punya main menu dan tekan butang primary. Primary ini akan menstrukturkan menu kita berdasarkan menu yang telah kita set pada kita punya dashboard. Okey, cuba buat. Kalau tak faham, gunakan ribbon light. Dan dalam ribbon light ni, dia mempunyai ability untuk saya ada widget. Kalau kamu tekan butang, dia ada perkataan WIDGETS. Widget ni sebenarnya membantu anda untuk memposisikan bahan-bahan yang berada di sebelah kanan ni. Okay, contohnya search box dan lain-lain lah. Ini adalah pada sidebar. Nampak tak? Sidebar saya adalah bar yang bahagian tepi lah. So dekat sidebar ni, kalau anda tengok, saya boleh tambah apa-apa perkara yang berkenaan lah. Contoh saya nak tambah image. Saya boleh letakkan image. Saya masukkan image daripada URL. Contohnya saya letakkan ILKKM. ILKKM Sungai Buloh. Dan saya dapatkan image lah. Dan image tu saya ambil link je. So dia akan buffer lah kepada link yang berkenaan. Copy image address. So I'm going to copy the URL of that image. Okay, and then I'm going to apply lah. Nampak dia akan masuk lah. So sebelah kanan side page ni nanti akan ada image. Ya, nampak kan? Lepas tu saya akan tekan butang publish. So dia akan publish lah. Itu fungsi sidebar ya. Sidebar ni yang macam tadi ada kawan kita tanya juga. Apa fungsi-fungsi dia? Contohlah anda nak masukkan YouTube video yang memang statik kat situ pun boleh. Anda boleh masukkan sebagai yang dipanggil HTML lah. Ni HTML custom. So untuk HTML custom ni, kemungkinan anda tak sure kan video apa nak ambil. Okay, contoh saya pergi kat YouTube. Saya ambil lah video saya, kaji data online. Health promotion ya. Health promotion. Contoh. So bila saya tulis, dia akan ada kat sini, nampak? Health promotion lecture. Ni zaman PKP dulu. Kena ajar syarahan dalam bentuk apa? Dalam bentuk online kan? Okay. Jangan risau macam ni. Saya tak ni screen. Okay. So saya akan pergi kepada yang dipanggil sebagai share. Dekat share ni, dia akan ada option untuk anda ambil custom HTML. Yang ni. Embed. So saya akan ambil embed ni. Saya akan copy. Dan saya boleh letak embed ni dekat sebelah dalam right HTML ni
So ini contohlah kepada anda yang ingin memasukkan video. So video tu akan ada kat sebelah kanan dan dia akan jadi sebagai satu bahan yang static display ya. Dia akan sentiasa display di situ. Ini contohlah kalau nak gunakan HTML, nampak ya? Ini contoh video. Nampak ke tak ni? Nampak kan? Lepas tu jangan lupa tekan publish. Publish tu menandakan dia akan save kan apa yang ada dekat sidebar kita ya. Okey, itu adalah sidebar. Okey, apa maksud widget Widget ni contoh yang paling penting adalah seperti anda nak masukkan anda punya link-link yang penting lah. Kat sini ada tambahan-tambahan yang lain Contoh tambahan ni anda boleh pilih paragraph, media, buttons, group, page break dan lain-lain lah. Semua function yang ada dekat dalam anda punya Google site akan ada tapi lebih banyak pada customizing widget on the sidebar. Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada footer. Footer mana footer? Siapa tahu footer tu apa? Pandai. Footer tu sebelah bawah ya. Jadi kalau anda lihat, footer ni adalah salah satu perkara penting untuk anda punya website akan dapat diziarahi lah oleh orang-orang ya. Contoh saya pergi dekat sini, saya browse all, I'm going to use let's say lah I'm going to put some word lah kat sini, saya akan masukkan teks. So let me just focus on text, media and text. So I'm going to put some media over here. So upload media. Saya boleh letak media. Saya boleh buat macam-macam lah saya tak buat lah. Saya takut dia break up je ni. So nanti anda boleh letakkan bahan-bahan kamu di sini. Dan apabila telah selesai, jangan lupa tekan butang publish. Sama juga dekat footer 2. Footer 2 ni maknanya footer 1, footer 2, footer 3. Anda boleh separatekan dekat belah bawah ni kepada 3 kolom. Okay. Kemudian anda habis untuk footer. Widget pun saya dah tunjukkan. Homepage setting ni, contoh macam saya ni, saya letak sebagai your latest post. Maknanya post semua akan masuk kat sini. Kemudian anda punya theme option, anda boleh klik untuk ubahlah pagination, gambar, color dan lain-lain Kemudian site identity, tadi ada yang tanya macam mana nak ubah nama, nak letak logo. Ini adalah contohnya. So saya akan letakkan logo saya dalam format apa yang dipanggil sebagai link lah Saya akan letakkan link. Okey, dia tak boleh letak link. Dia kena letak logo So kalau dia nak letak logo, saya kena buat apa? Saya kena crop lah So saya pakai Mac pakai Mac senang je nak crop. Okey, saya dah crop. So selepas saya dah crop, saya boleh pilih fail gambar yang berkenaan 1.sc screenshot. Okay, so I'm going to choose this one and I'm going to upload it. Okay, dekat upload ni kalau kamu perasan, tengok ni, ini penting untuk anda punya pengarkiban bahan. Apabila anda upload apa-apa video, gambar, maka kat bawah ni dia ada beberapa perkataan seperti title, betul tak? So saya akan tulis ILKKM Sungai Buloh demam denggi. Benda-benda ni penting sebab apa? Siapa yang tulis ILKKM Sungai Buloh demam denggi? Sebab gambar ni akan di-recognize di dalam search engine Google. So dia akan recommendkan gambar anda dalam search image yang orang kalau pergi, dia pergi website kita. Itu yang pertama dipanggil title. Kedua caption. Caption ni nama lah. Kadang-kadang kita tak nak letak nama. Yang paling penting lagi adalah ALT text. Adalah alternate text. Dekat sinilah fungsi anda nak leverage the search engine optimization lah. Contohnya lah, tiba-tiba saya selit kaji data online kat situ. Boleh. Kaji data online, ILKKM, Sungai Buloh, SAI, EHHP, apa lagi? Ni semua nak nak memudahkan orang search Jadi kalau orang type apa-apa tagging dan juga alternate text ni, indirectly dia akan nampak image lah Tapi image yang dia nampak tu correspond to my specific website So ini adalah cara macam mana kita nak ambil orang masuk dalam kita punya website. So saya letakkan logo saya. Okey, logo saya dah ada belum? Kat atas tu. Nampak? Logo saya dah ada. Dia dah digantikan dengan subtitle So title ni tadi dah ada kan? Hidupkan Edis anda mati. Side icon ni adalah apa dia? Icon lah Icon ni yang lebih kecil lah. So saya akan gunakan yang sama dan saya akan select lah. So icon ni saya ambil icon LKKM sahajalah. Okey, saya akan kecilkan sikit supaya dia nampak comel lah dan saya crop. Selesai. Okey? Nampak icon dia dah berubah tak? Atas ni kan? Nampak dia dah berubah kan? Ini saya punya logo. Atas ni adalah icon. Sini adalah site title, bawah ni adalah tagline. Dekat sini nampak? Didi.
DD ni macam tak best. Demam denggi. Okay, publish. Tapi kalau saya tulis demam denggi, dia akan keluarkan apa? Dia akan keluarkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan KKM. Jadi saya tulis demam denggi ILKKM. Contohlah. Tagline, hidupkan Aedes anda mati. ILKKM. Sentiasa di hati. Contoh. Tagline kan. So bila saya publish, maka dia akan update lah all the things yang ada dekat dalam saya punya tagline dan lain-lain. So kalau anda loading ataupun anda pergi ke website saya, dia akan ada lah perkara-perkara yang berkenaan ya. So kalau anda punya hebat, maka anda type dekat search Google, dia akan keluar. Saya ambil contoh lah. Demam denggi ILKKM. Keluar tak? Kalau tak keluar, maknanya tak cukup power lagi lah. Kita kena tambah lagi banyak post dan lain-lain lah. Demam denggi ILKKM. Kalau tiba-tiba keluar saya punya list, maka itu adalah contoh lah untuk membuat. Nampak? Dia akan keluar info sihat dulu. Dan sebagainya lah. Kalau anda nak tahu, cara yang paling bagus adalah apabila anda menggunakan ayat yang sedikit berbeza tapi konteks yang sama. Itu dalam pembelajaran yang lebih teknikal lah mengenai SEO. Okey, selesai untuk customization of the domain and all the things lah. So saya punya dah siap. Now saya nak tunjukkan kepada anda macam mana nak menghijaukan benda yang merah tadi ya. Benda yang merah itu datangnya daripada post saya. So saya pergi dekat post. Dekat post saya ni ada satu perkara yang berkaitan dengan selamat datang ke website Didi. Sekarang ni saya nak hijaukan dia. Walaupun dia telah merah kat bawah ni kan. Dia merah lagi ni. So apa yang saya perlu buat adalah saya perlu menceritakan lah sedikit sebanyak mengenai apa itu website Didi ni lah. So saya malas nak type. Saya tulis dekat dalam ChatGPT lah Demam denggi DILKKM Sungai Buloh. Sai contoh. Dia boleh faham tak? Maaf, tetapi saya tidak memahami sepenuhnya. Tiba-tiba dia tak faham apakah itu demam denggi? Nanti dia ceritalah. Dia cerita demam denggi adalah penyakit gini. Inilah yang akan dijawab oleh student lah dekat dalam final exam. Betul? Nanti dia akan tulis dekat dalam dia punya jawapan. Lepas tu dapatlah markah penuh. Betul Sebab itulah bagusnya kita buat secara digital. Okey? Ni contoh. Dah siap. So dah siap, saya tekan butang update. Tak baca pun ni, terus update je. Okey, next adalah dekat bawah ni, focus key phrases ya. Key phrases ni sangat penting untuk anda faham bahawa kita perlu ada yang berkaitan dengan apakah itu demam denggi. Tengok Demam denggi ada perkataan selamat datang ke website demam denggi. Contoh. Okey. Welcome ni saya tukar perkataan demam denggi. Tengok bila saya ubah semua yang berkenaan ini, maka dekat bawah ni dia akan ada satu perkataan dipanggil SEO analysis. Dia akan ajar lah. SEO title, good job. Dia tulis good job lah kan. Lepas tu internal link. Kena ada internal link, kena ada images, kena ada outbound link. Okey, outbound link ni saya letak ILKKM Sungai Buloh ni, saya letakkan apa yang dipanggil sebagai link to the iBest lah. https://ibest.ilkkmsb.edu.my. Saya enter. Tengok kat bawah ni dia akan kata outbound link. Good job. Betul Jadi anda ikut je apa yang dia ajar. Jangan kurang hajar. Ikut je apa dia. Okey, demam denggi in ILKKM Sungai Buloh. Example. Okey, contoh. So, ambil ayat ni, saya akan copy lagi dekat SEO title. SEO title ni pun saya tukar juga kepada ayat. Nampak? Demam denggi in ILKKM Sungai Buloh. Nampak? Dia akan jadi sebiji macam ni dalam anda punya Google search ya. So, selak dia, saya akan biar kepada di Sungai Buloh. ILKKM Sungai Buloh je lah. Meta description adalah yang ayat bawah ni. So, anda boleh tulis lah. Demam denggi adalah satu demam cinta antara nyamuk dan manusia. Ianya lebih sesuai antara lelaki dan nyamuk betina. Nyamuk betina, contohlah, nyamuk betina memerlukan darah untuk protein. Dah banyak dah pula. Antara manusia. Okey. Ianya lebih sesuai lelaki dan nyamuk betina. Okey, faham tak? Nampak ke tak nampak ni? Cuba buat ya. Nyamuk betina memerlukan darah untuk protein
mereka dalam menghasilkan telur. Okey, siap. Nampak? Daripada merah dia dah jadi oren. Okey, ikut lagi apa dia cakap. Dia kata internal link. Internal link. Dia kata text length contain to rather, this is below the recommended minimum of 300. So apa nak buat? Tanya ChatGPT. Okey. Please add more information. Sila berikan informasi tambahan. Sila berikan informasi tambahan. So dia akan bagilah. Tentu. Memang betul-betul dia ni dia ikut dia apa benda orang tulis pencegahan kalau macam gini cara kita nak buat kerja senang ke tak? Memang senang lah kan. Tetapi ianya tidak mengajar awak menjadi cerdik lah, tapi menjadi lebih pemalas. Macam saya tak apa sebab saya dah memang saya tak cakap Okey, so saya tambahkan lagi sikit item sebab nak bagi contoh kepada tuan-tuan dan perempuan saja ya. Okey, dah siap. So kat sini key phrase density. Try buat sampailah dia dapat hijau ya. Okey, contoh demam denggi ni saya boleh ambil image. So saya dapatkan image daripada KKM. Okay, this is the very good image. So I'm going to crop this image. Okay, tengok ya, image yang saya crop ni tadi saya akan letak dekat mana ya? Saya akan letak dekat bawah. Tagging ni pun saya tulis demam denggi. Okay, add. Kemudian saya akan letak featured image. Featured image ni one of the important items lah that are able to you, that are enable you to make sure that your article is being archived accordingly ya. So saya akan tulislah dekat sini alternate text ni tadi apa? Demam denggi ILKKM Sungai Buloh. Example only. Okay, so I'm going to put some title also on that dan saya akan tekan butang featured image ya. Featured image ni akan keluar kat mana? Nanti anda tengok sekejap lagi ya. So saya akan tekan butang update. Masih lagi tidak hijau ya. So saya boleh tambah lagi lah kehijauan dia dengan menekan butang apa? Gejala demam. So demam ni apakah website Didi? So website Didi ni saya akan linkkan balik kepada saya punya main website ya. http://scydkp malas saya pergi je dekat sini visit and I'm going to visit the link of a certain page lah. Contohnya nampak tak keluar gambar kat situ. Okay, so promosi so saya nak letak dekat promosi. So I'm going to insert it inside here. So dia dah jadi internal link. Masih lagi tidak hijau ya, masih lagi tidak hijau. Macam mana kita nak hijaukan benda yang merah ni? Come on, come on. Lain macam bukan politik tapi ini pembelajaran ya. Okey, macam mana lagi? Anda boleh tengok dekat bawah ni dia akan bagi lagi SEO analysis. Key phrases in meta description. The meta description has been specified but it does not contain the key phrases. The key phrases. What is your key phrases? Demam denggi ILKKM. Okey, yang ini awak ubah kepada demam denggi ILKKM. Demam denggi ILKKM. Kalau ikut malasnya saya copy je. Yelah, kau cerita nyamuk, lepas tu tiba-tiba kau cerita nyamuk betina. Memang tak ada lah benda tu kan. Demam denggi ILKKM Sungai Buloh. Baik. Hijau. Nampak tak? So apabila telah hijau, maka anda punya SEO ni telah berjaya lah untuk berada di dalam ranking yang boleh dipercayai betul. So paragraf ni saya ubah kepada heading 1 dan saya update accordingly lah. So ini contoh penggunaan tools yang percuma lah dipanggil use SEO untuk memudahkan anda membuat artikel yang berkaitan dengan demam denggi. So kalau saya pergi kepada saya punya sites sekarang, maka dia akan keluar seperti yang berikut lah. Iaitu selamat datang ke website demam denggi. Orang akan baca dan dia boleh read more dan dia akan buat action yang seterusnya lah. Okay, ini adalah contoh bagaimana anda nak buat. Okey, faham ya? So bila dia pergi kepada ejen demam denggi, yang ini adalah page. Page ni adalah maklumat umum yang memang tak berubah setiap masa. Yang berubah setiap masa adalah anda punya POST, iaitu apa dia? Post. Okey, cuba buat sekarang mana yang merah, hijaukan. Lepas berjaya, kita akan pergi kepada next chapter of the day, iaitu nak buat social media ya. Silakan.